Haji Sahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, kita berada pada ayat ke-19 surah Rum. Bagi tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, turun buka jilid yang ke-7, buka surat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Sadaqallahul azim. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur kamu. Di sini Allah Taala menggambarkan tentang satu lagi kekuasaannya, iaitu menciptakan satu itu secara silih berganti. Antaranya mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dari biji, mengeluarkan biji dari tumbuhan, kemudian dari telur itu jadi ayam, ayam itu bertelur semula, mengeluarkan manusia dari air mani dan mengeluarkan air mani itu menjadi manusia, dan mengeluarkan orang beriman dari orang kafir ataupun sebaliknya. Ayat ni dapat difahami berhubungan dengan firman Allah SWT dalam ayat yang lalu, iaitu Allah menjadikan segalanya dan kemudian mengulangi penciptaannya balik semula. Itu dalam ayat yang 11 yang lalu bila Allah Taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu thumma ilaihi turja'un. Jadi seakan-akan dinyatakan bahawa Allah ni sangat mustahak, sangat penting untuk disucikan, bertasbih dengannya, kerana dialah yang mengeluarkan, mencipta dan menjadikan. Yang hidup ni tadi dari yang mati, kemudian mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dia juga menghidupkan bumi penuh tumbuh-tumbuhannya, perkembangan pokok-pokoknya, semua itu berlaku depan mata tak sembunyi kepada kita. Sebenarnya kata-kata al-hayy dan juga al-mayt dapat digunakan dalam Quran dalam erti kata hakiki dan juga majazi. Begini, Allah menggantikan yang hidup dan yang mati. Dari seorang mukmin yang hatinya hidup, lahirlah seorang kafir yang hatinya mati, ataupun sebaliknya. Dan banyak orang kafir yang mati hatinya melahirkan putera-putera, anak, keturunan yang beriman. Kalau orang zaman dahulu mengikut keterbatasan umat yang ada pada mereka, mengatakan bahawa benda yang mati macam telur itu, kemudian lahirlah binatang daripadanya, ayam ke itik ke dan sebagainya. Nanti ayam tu mengeluarkan telur semula. Ni contoh dengan keterbatasan maklumat yang ada pada zaman dahulu. Jadi antara pandangan yang menarik itu Al-Imam Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya, dalam khawatirnya itu menguraikan bahawa sebenarnya orang banyakkan yang tidak tahu bahawa dalam satu butir tumbuhan kalau kita ambil terdapat kehidupan dan ia berpotensi untuk tumbuhan itu berkembang. Mereka juga tak menyedari perbezaan antara hidup dan juga potensi untuk hidup. Biji kurma lah sebagai contohnya akan tetap menjadi biji sampai dia ditanam dalam satu lingkungan yang sesuai, tanah ataupun di baja. Jadi tanah pula tidak dapat berfungsi kalau kita mengasingkannya daripada benda-benda lain dengan cara perhimpunan ataupun pertemuan itu berlaku, maka menghasilkan satu pokok sebagainya. Jadi kalau kita perhatikan kata Imam Mutawalli Sya'rawi yang banyak ideanya sangat menarik untuk kita fikirkan. Dia berkata bahawa tengok dalam tanah itu sendiri mempunyai nilai kehidupan, mana boleh menggerakkan satu benih itu sehingga menjadi pokok. Jadi potensi gerakan yang terdapat pada butir-butir tanah itu, dan kalau kita lihat dalam konteks pun yang ada keliling kita, seperti kata beliau macam mancing sapi. Ini mancing sapi pun tidak hidup, tapi dia mempunyai nilai kehidupan, iaitu boleh menyebabkan elektrik bergerak satu tempat, kawasan, sehingga boleh menyalakan lampu dan sebagainya. Jadi ketika orang kebanyakan mengatakan bahawa dalam biji kurma terdapat kehidupan kerana mereka mengetahui bahawa pokok kurma ni tumbuh setelah biji itu ditanam, tapi mereka yang berpengetahuan mengetahui lebih banyak lagi dan buat kesimpulan yang lebih mendalam lagi dalam gambaran yang dikemukakan itu, kehidupan bukan hanya gerak yang nampak pada pandangan mata, tapi kehidupan yang hasilnya dengan interaksi yang ada di antara benda-benda yang kita dapat lihat di keliling kita. Begitulah lebih kurang kata-kata Imam Mutawalli Sya'rawi. Jadi apa pun yang dapat difahami dari makna hidup atau mati, baik dalam makna yang sempit ataupun yang diperluaskan, baik yang dipahami oleh orang kebanyakan orang awam melihat interaksi yang berlaku itu ataupun para ilmuwan yang lebih mendalam penelitiannya. Tapi saya nak bawakan contoh-contoh yang menarik untuk tuan-tuan lebih memahami bahawa antara contoh yang ada dalam sejarah terbukti, kita baca dan kita tahu. Tentu kita pernah dengar tentang satu zaman yang cukup gelap bagi umat Islam
Islam dahulu ketika mereka dijajah oleh Mongol. Jadi tahu kan apa yang berlaku ketika Hulagu Khan dari Mongolia ni telah pun menakluk Baghdad yang menjadi ibu negara kepada kerajaan Islam pada masa itu ratusan tahun. Kemudian Raja Mongol itu telah membunuh Khalifah Musta'sim Billah dengan sabda sangat menghina tuan-tuan. Itu letaknya Khalifah ni dalam kapet, dikulung ini kapet itu, diambil kuda, dilanyak dengan raja itu sampai mati tuan-tuan. Buatan-buatan yang jahat dilakukan oleh tentera Mongol. Tuan-tuan bayangkan, bakar pusakaan, menyembelih toko-toko ilmuwan yang ada pada masa itu, dikatakan sampai suhu dunia turun lah, dikatakan turun 1 degree kerana ramai manusia mati pada titik itu. Bukit mereka mati ni, juta nyawa yang telah pun dibunuh ditafsirkan, dan lingkungan 400,000 hingga 1 juta manusia mati di kota Baghdad ataupun lebih. Tapi tengok ya, ni lantas bangsa Mongol yang menjadi penguasa negara Baghdad, negara umat Islam yang baru itu, menggantikan Khilafah Abbasiyah. Mereka ketika berada di Baghdad banyaklah berinteraksi dengan rakyat yang majoritinya merupakan muslimun, dan melihat cari hidup, melihat akhlak. Tak sampai 1 generasi pun tuan-tuan, Mongol yang asalnya satu bangsa yang kejam, yang tidak agama, bangsa yang menyembah dewa ni, tak tahu tentang nilai adab, kesopanan, kesusilaan, semua tidak ada. Tiba-tiba mereka bertukar menjadi kaum muslimin yang mempertahankan Islam. Tentu tuan-tuan pendengar, Raja Mongol yang pertama ni yang menyatakan keislamannya itu Ahmad bin Hulagu Khan, putera kepada yang telah mengalahkan Baghdad itu. Kemudian ada seorang lagi bernama Raja Kazan bin Aragan yang telah mengucapkan syahadah dan mengubah namanya menjadi Mahmud pada bulan Syaban 694 Hijrah di hadapan Imam Sadruddin Al-Juwaini Al-Syafi'i. Tengok kan bagaimana daripada manusia yang kejam, yang tidak beragama, yang matilah sifatnya itu, seperti dinyatakan bahawa kefahaman kita kepada makna hidup dan mati ni merujuk pada hakiki dan juga majazi. Kita juga kalau jauh sebelum Mongol ni, semua kita maklum tentang seorang yang amat jelas penentangannya dan kebenciannya kepada Islam. Betul tuan-tuan tahu kisah seorang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, yang merupakan seorang yang sangat dengki dan benci Nabi, menganggap Nabi ni penghalang pada cita-cita yang untuk menjadi raja di Madinah. Kedatangan Nabi mengubah segala perancangan yang telah disiapkan ke arah beliau nak menjadi raja di Madinah sebenarnya. Tapi walaupun Abdullah bin Ubay bin Salul ni kebenciannya amat sangat, banyaklah cerita yang kita baca dalam sirah. Namun anak-anak kepada Abdullah bin Ubay ni adalah kaum muslimun tuan-tuan, orang Islam yang sebenar-benar Islamnya. Ada seorang daripada anak Abdullah ni bernama Hubab, yang Nabi panggil sebagai Abdullah juga, maknanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul ni pernah minta kepada Rasulullah, atau namanya Hubab ini, adalah panggilan lain yang digelar kepadanya, tapi Nabi SAW telah menggelarkan dia nama yang sangat mulia, Abdullah. Bahawa Hubab atau Abdullah ni telah minta izin kepada Rasulullah untuk memenggal kepada bapaknya. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, kalau ada orang yang Rasulullah perintahkan untuk membunuh ayah anda saya, bagilah tahu itu kepada saya, kerana saya tidak akan mampu untuk melihat manusia yang berjalan di muka bumi ini depan saya, dia mempunyai peranan telah bunuh ayah saya sendiri. Kalau tanggungjawab itu nak dilaksanakan, biar kepada saya, wahai Rasulullah. Namun Rasulullah telah melarangnya dan menyuruh Hubab ataupun Abdullah ni supaya tetap buat baik pada ayahnya. Wasahib umar di dunia ma'rufah. Kerana Nabi SAW menyatakan bahawa bagaimana mungkin nanti orang akan mengatakan Rasulullah membunuh sahabat-sahabat. Tengok pandangan Nabi yang begitu jauh. Akhirnya kita dapat lihat Abdullah bin Salul ni begitu setia kepada Rasulullah, kepada Islam, walaupun ayahnya seorang kafir, seorang munafik, ketua lagi. Sehingga Allah ni telah pun mati syahid dalam peperangan Yamamah untuk mempertahankan Islam. Bahkan ada kisah menarik tentang beliau ni, sampai ada riwayat mengatakan, seperti disebut oleh Imam Az-Zahabi dan Syiar Alamin Nubala, bahawa hidungnya pernah patah dan bahkan terkopak hidungnya, sampai Rasulullah menggunakan untuk dibuat daripada emas untuk meletakkan kawasan hidung itu tersebut, kerana bahan lain kalau digantikan hidung itu akan menyebabkan bau busuk. Ini kisah yang menarik yang saya baru tuan-tuan, bagaimana maksud Al-Hayy dan juga Al-Mayyit yang dikehendaki oleh Allah Taala di sini. Kata sebagian besar daripada para ulama, itu yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Ini orang beriman tapi anaknya tidak ikut beriman. Yang ini pula merupakan seorang yang tidak beriman tapi anaknya menjadi orang beriman. Ada banyak contoh yang dikemukakan, termasuklah kisah Nabi Ibrahim contohnya yang pernah kita bincangkan satu masa dahulu dalam surah Syu'ara ketika mentadabburkannya di rancangan dalam Aikim tahun-tahun yang lalu. Jadi penggunaan lagi satu di sini, kita kalau kita tadabbur, kita hayati penggunaan perkataan mudhari' yang disebut di sini yukhrij, itu yang perkataan yang datang selepas yukhrijul hayya, mengisyaratkan bahawa proses kehidupan dan kematian itu berjalan secara terus-menerus. Dia tidak terhenti di bumi dari angkasa. Bahkan proses kehidupan dan kematian bukan saja dapat kita lihat pada tumbuhan, tapi juga sesama manusia. Bahkan pada diri seseorang, mana kita dapat lihat rambut itu gugur, kemudian tumbuh yang baru, ada sel yang mati, ada yang hidup, demikianlah seterusnya, dengan terjadi sangat mudah dan macam-macam bentuknya dalam seharian kehidupan kita. Kerana seringnya terjadi, jadi perhatian kita tidak lagi tertuju ke sana, dan dengan demikian kita seringkali tidak menyadari betapa kuasanya Allah SWT. Dalam tafsir Muntakhab, menarik juga untuk saya sebut kepada tuan-tuan, bahawa komen yang dikemukakan oleh pakar-pakar tafsir dalam tafsir ini, bahawa cycle kehidupan dan kematian ini merupakan satu rahsia keajaiban alam dan rahsia kehidupan.
kehidupan. Ciri utama cycle ini adalah kalau kita perhatikan ni zat-zat hidrogen, carbon dioxide, nitrogen, garam, ada yang non-organik dalam bumi ni bertukar menjadi zat-zat organik yang merupakan bahan kehidupan bagi haiwan dan tumbuh-tumbuhan berkat bantuan cahaya matahari. Jadi selanjutnya kalau kita lihat zat-zat itu kembali mati dalam bentuk kotoran manusia, kotoran makhluk yang hidup, dan bentuk tubuh yang kita dapat lihat kalau kita perhatikan dia dari sudut kimianya mengubah menjadi zat non-organik untuk memasuki cycle kehidupan yang baru. Begitulah Allah Taala mengeluarkan kehidupan dari kematian dan mengeluarkan kematian dari kehidupan. Maka di dalam bacaan atau perspektif moden, begitulah keadaannya. Kerana seperti yang kita bincangkan di hujung surah Fussilat yang lalu, Allah menyatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Bahawa sebenarnya kami akan menunjukkan kebenaran Al-Quran itu semakin terselah dari waktu ke waktu untuk diperhatikan, dan ia akan menyebabkan kamu menambah iman kepada Allah Taala. Turunnya ayat ini 1400 tahun yang lalu. Difahami dalam akal yang terhad pada zaman itu, seperti kata Dr. Latif Nabulusi. Bila mengatakan bahawa lahirnya manusia daripada air yang mati yang sifatnya seperti sperma itu, sedangkan dia sudut sains perubatan bila melihat pada mikroskop berkuasa tinggi, tentulah akan melihat pada cecair mani itu dia mengandungi sperma yang hidup. Maka keterbatasan manusia dahulu kala menyangkakan ia tidak ada apa-apa, tapi sebenarnya ada kehidupan dalamnya. Demikian juga pandangan mereka terhadap telur yang mereka sangkakan mati, sebenarnya mengandungi satu kehidupan dalam telur itu sehingga dia menetas dan jadi itik ataupun ayam, satu makhluk yang baru. Maka nampaknya apa yang dijelaskan dalam tafsir Muntakhar menarik untuk kita fikirkan, iaitu kelahiran dan juga hidupnya makhluk yang baru di atas kematian bahan yang lama seperti yang digambarkan dengan zat-zat hidrogen, carbon dioxide, nitrogen dan sebagainya ini. Jadi ini semua memberi kepada kita satu perspektif baru memahami Al-Quran dalam keadaan yang baru. Baik, para pendengar yang berhati dan bikasa sekalian, satu kata-kata yang menarik dalam tafsir Dr. Nabulusi mengatakan bahawa makna al-majazi fi qawli ta'ala ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyi. Ini ayat yang berkaitan dengan seorang sahabat Abu Sa'id yang mana beliau sedang solat, tiba-tiba Nabi SAW memanggilnya, lalu beliau tidak menyahut. Apakah kaitan ayat ini? Untuk kita lihat kataan lima yuhyikum dengan yang disebut oleh Allah di sini, yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Kisah Abu Sa'id ini menarik untuk kita renungi dan kaitannya dengan hidup dan mati dalam pengistilahan majazi yang dibawa oleh Al-Quran. InsyaAllah akan bawakan dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi